Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam Buletin Gadget untuk minggu ini. Jadi inilah dia rangkuman berita untuk minggu ini. Yang pertama, lesen harta intelek MySejahtera dilapor dijual pada harga 338 juta ringgit. Okey, berita berkenaan MySejahtera ni memang panas lah sejak awal minggu ni. Sebab apa? Ada berita yang mengatakan aplikasi MySejahtera kita telah dijual pada syarikat yang lain. Dan yang lagi timbulkan persoalan apabila Menteri Kesihatan kita Khairy Jamaluddin menafikan kenyataan tentang penjualan aplikasi MySejahtera kepada pihak ketiga. Tapi beberapa hari lepas isu MySejahtera ni naik, ada satu website yang bernama Code Blue telah mendedahkan dokumen mahkamah yang menunjukkan bahawa syarikat MySJ Sendirian Berhad bersetuju untuk membayar sejumlah 338.6 juta ringgit kepada pembangun MySejahtera Entomo yang sebelum ini dikenali sebagai KPI Soft. Persetujuan penjualan ni pula dikatakan akan berlaku dalam tempoh sehingga tahun 2025. Kalau korang nak tahu, pembayaran ni melibatkan penjualan harta intelek dan juga lesen perisian aplikasi MySejahtera ni sendiri. Kalau korang tengok pada jadual persetujuan pembayaran antara dua entiti ni, dia banyak melibatkan segala detail lah kan yang dipersetujui untuk dijual kepada MySJ Sendirian Berhad. Dan yang lebih menimbulkan persoalan apabila menurut laporan, pengasas Entomo ataupun KPI Soft ni adalah individu yang sama dalam lembaga pengarah MySJ Sendirian Berhad, iaitu Anwar Rozhan dan Ravindran Ramamuti. Kalau korang ingat, awal-awal tadi nak cakap KJ ada menafikan tentang penjualan aplikasi MySejahtera kepada pihak ketiga. Tapi setelah pendedahan dokumen mahkamah daripada Code Blue ni, KJ menyatakan bahawa jumlah yang dipersetujui oleh dua pihak ni tak ada kena-mengena dengan kerajaan. Jadi, ikut pendapat korang, apa sebenarnya yang berlaku di sebalik isu aplikasi MySejahtera ni? Seterusnya, peranti bajet tapi tak laku. Apple kurangkan pengeluaran iPhone SE. Macam yang semua tahu, Apple baru saja melancarkan iPhone SE terbarunya pada 18 Mac 2022. Tapi tiba-tiba Apple mengumumkan mereka bakal mengurangkan pengeluaran iPhone SE disebabkan permintaan yang tak memberangsangkan. Apple turut dilaporkan telah meminta pembekal diorang untuk kurangkan pengurangan daripada 2 juta kepada 3 juta unit tau. Maksudnya 20% kurang daripada order pengeluaran awal daripada pembekal. Selain daripada sebab permintaan yang kurang memuaskan, dipercayai pengurangan pengeluaran ni disebabkan oleh perang yang berlaku antara Rusia dan Ukraine dan juga kesan negatif inflasi terhadap permintaan barangan elektronik. Tapi bagi pendapat Nat, kalau korang tengok pada rupa iPhone SE pun memang tak berbaloi sebenarnya harga dia dengan spek yang iPhone bagi. Bukan apa, kalau korang tengok pada reka bentuk iPhone SE yang baru ni, tak jauh beza dengan iPhone 7 dengan iPhone 8 yang dulu. Lepas tu dah lah skrin tak penuh, kamera pun tak adalah best mana. So that's why lah kot demand iPhone SE ni tak melambung tinggi kan macam yang iPhone expect. Rasanya Apple kali ni memang kena step up their game lah untuk peranti bajet diorang tu. Pemberian tablet percuma, pendaftaran dibuka pada 15 April ini. Berikutan bajet 2022 yang telah diumumkan oleh kerajaan tahun lepas, inisiatif peranti siswa keluarga Malaysia memperuntukkan sebanyak 450 juta ringgit untuk memberi tablet percuma kepada pelajar B40 yang menyambung pelajaran ke institusi pengajian tinggi. Dan untuk pelajar IPT B40 dapatkan tablet percuma ni, portal pendaftaran akan dibuka pada 15 April nanti. Dimaklumkan inisiatif ini akan memberi sebanyak 450,000 tablet percuma kepada pelajar B40 yang sedang melanjutkan pelajaran. Disebabkan pemberian ni dalam jumlah yang besar, akan ada 3 fasa untuk memohon tablet percuma ni. Ada beberapa syarat kelayakan diberikan, termasuklah student mesilah rakyat Malaysia dan juga sedang melanjutkan pelajaran di peringkat diploma, diploma lanjutan dan juga sarjana muda. Masih belum ada pengumuman tentang jenis tablet apa yang akan diberikan. Korang tunggu je nanti apa-apa update tentang inisiatif tablet percuma untuk student B40. Xbox PC Game Pass akhirnya tiba di Malaysia. Berbaloi ke untuk gamer-gamer Tega? Untuk para gamers Tega dekat luar sana, Microsoft Xbox akhirnya mengumumkan pelancaran Xbox PC Game Pass untuk kawasan Asia Tenggara pada 29 Mac baru-baru ni. Selain daripada Malaysia, PC Game Pass ni pun turut dilancarkan di negara Philippines, Indonesia, Thailand dan juga Vietnam. Apa yang best tentang PC Game Pass ni? Dia dah macam Netflix yang tawarkan lebih 100 game berkualiti daripada Xbox sendiri, termasuk EA Play dan juga Bethesda. Antara game best yang ada dalam PC Game Pass ni termasuk Forza Horizon, Flight Simulator dan juga Sea of Thieves. Segala game daripada PC Game Pass ni boleh diakses melalui aplikasi Xbox Insider Hub yang boleh di-download di Microsoft Store. Tapi korang jangan confuse pula.
Xbox Game Pass yang dilancarkan ni bukan untuk konsol Xbox Game Pass yang fizikal tu, tapi hanya untuk PC Game Pass sahaja. Sebab konsol Xbox tu masih belum dilancarkan di Malaysia. So rasanya kalau korang yang minat main game, tak rugi sebenarnya untuk subscribe ni. Dah lah murah, dapat main semua game pula tu. 3 model Black Shark 5 dilancar di China. Dan siri Black Shark 5 ni juga sah akan hadir di Malaysia dalam masa yang terdekat. Baru-baru ni, Black Shark telah melancarkan peranti terbaru mereka menerusi Black Shark 5 Pro, Black Shark 5 dan juga Black Shark 5 RS di China. Antara ketiga-tiga telefon gaming ni, mestilah model Pro yang paling power. Sebab apa? Black Shark 5 Pro ni didatangkan dengan chipset Snapdragon 8 Gen 1 dan juga memori sehingga 16GB RAM dan storage sehingga 512GB. Selain daripada tu, Black Shark 5 Pro ni juga didatangkan dengan skrin AMOLED, panel 10-bit, HDR 10 Plus serta kadar segar semula 144Hz dan input sentuh 720Hz. Tapi untuk korang pengguna Malaysia yang memang dah rasa tak sabar nak dapatkan Black Shark 5 ni, korang jangan risau. Korang jangan risau, Black Shark Malaysia dah confirmkan bahawa siri Black Shark 5 ni akan hadir di Malaysia dalam sekitar bulan Mei nanti. So, tunggu je pengumuman tarikh pelancaran siri Black Shark 5 untuk Malaysia tak lama lagi. Yang terakhir, PTPTN melancarkan aplikasi baru untuk memudahkan urusan peminjam yang dinamakan My PTPTN. Baru-baru ni, PTPTN telah melancarkan sebuah aplikasi baru yang dinamakan My PTPTN. Aplikasi ini dikatakan akan memberi manfaat kepada 3.63 juta peminjam dan 5.28 juta deposit di skim simpanan pendidikan nasional. Bukan itu sahaja, aplikasi ini juga akan menggabungkan segala kemudahan yang sedia ada untuk memudahkan urusan peminjam dan pendeposit. Ini juga bermaksud korang boleh akses apa-apa urusan dengan PTPTN pada bila-bila masa melalui aplikasi My PTPTN. Korang boleh muat turun aplikasi My PTPTN melalui Play Store dan juga App Store. Jadi itu sahaja rangkuman berita untuk minggu ini. Kita jumpa di Buletin Gadget minggu hadapan.